Banyak orang mengatakan, kata Dr. Wan tadi, Aisyah. Siapa cakap? Siapa isteri yang kedua? Saya ingat ramai yang tak tahu. Orang makan Saudah lah. Saudah binti Zamaiyah. Bermakna di sini banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya dalam konsep kita membuat satu-satu paparan dalam buku ini, kita fikir dah banyak kitab-kitab yang kita kutip, kemudian kita atur, sehingga kan kepada perperangan Rasulullah sendiri. Kita tak tahu Rasulullah ni berperang. Rasulullah berperang semua. Tidak. Pada mulanya, ya, Rasulullah berperang. Lepas tu dia tak berperang dah. Dia hantar jeneral-jeneral. Dia hantar panglima-panglima dia. Rasulullah dah jadi manager dah masa tu. Sebab dia dah ajar setiap panglima-panglima dia untuk berperang. Begitu jugalah dari segi isteri-isteri Rasulullah ni. Bagaimana dia didik dia daripada peringkat awal hingga ke menjadi seorang muslimah yang dikata memang confirm syurga. Semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli-ahli syurga. Adakah kita kenal isteri-isteri Rasulullah ni, siapa dia? Berapa orang bangsa dia? Apa keturunan dia? Dan juga kita lihat bahawa ada juga isteri-isteri Rasulullah ini berketurunan Yahudi. Ustaz, begitu Ustaz? Mana berketurunan yang bukan keturunan Arab. Jadi di sinilah saya memaparkan buku-buku ini, saya garap sehinggalah buku ini menjadi sebuah buku yang cukup menarik agar tuan-tuan, terutamanya anak-anak kita, ya, mendapati buku ini boleh menarik minat permulaan, titik awal untuk dia memulakan pembacaan sirah-sirah Nabi dan juga sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Dr. Muhammad Khalil. Kalau tuan-tuan lihat dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bukan sekadar ada nama isterinya, anak cucu, tapi termasuk juga ada nama binatang-binatang kesayangan Nabi. Ada keldai, ada unta, ada kuda dan sebagainya. Saya tanya Dr. Wan Hassan lah, bagaimanakah buku ini sesuai untuk mendidik masyarakat kita? Peringkat umur manakah yang sesuai dengan pasport ini? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, pasal saya olah sikit, bagi ilmu sikit hari ni, terus ingat pasal apa nama keldai kesayangan Rasulullah. Okay, cuba balik tanya siapa-siapa, apa nama keldai kesayangan Rasulullah? Saya rasa ramai yang tak tahu. Saya pernah test, ramai yang tak tahu. Ingat perkataan AR Badul. Badul, ya, pada belakang tu Dul. Okay, jadi keldai kesayangan Rasulullah adalah nama Dul. Terus ingat. Okey, dari segi kesesuaian, saya rasa buku ni sesuai untuk semualah. Kita ubahlah paradigma masyarakat kita. Yang kenal Rasulullah ni belajar pasal topik Rasulullah, budak-budak sebelum masuk sekolah, tadika. Okey, kita ubah paradigma, jangan sebab saya test, saya test ramai yang peringkat mak ayah lagi ketua lagi tak kenal Rasulullah. Tapi kalau tanya kanak-kanak, dia kenal, dia ingat. Boleh test hari ni. Okey, jadi kita ubah paradigma biar buku ni saya rasa bukan sesuai untuk kanak-kanak, untuk semua. Okay. Start dengan kanak-kanak. Memang start dengan kanak-kanak. Cara belajar bermula dari rumah, bermula dari kanak-kanak. Tapi jangan anak-anak aja tak tahu, mak ayah, anak-anak aja tahu, mak ayah tak tahu. Ini masalah. Okay. Saya ingat kisah Rasulullah. Kalau ada seorang ibu yang minta diberi nasihat kepada anak dia suka makan coklat. Jadi Rasulullah tak nasihat lagi. Sebab apa? Rasulullah pun suka coklat, suka manisan. Jadi Rasulullah berhenti dulu baru dia nasihatkan kanak-kanak. Jadi kat sini bukan kanak-kanak saja sesuai, ibu ayah juga sesuai. Jadi kalau kita nak cerita pasal tokoh, pasal sejarah, baik kita belajar pasal tokoh Rasulullah dulu, sejarah pun pasal sejarah Rasulullah. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey, bagaimana ia boleh membantu pendidikan anak-anak? Okey, saya teringat satu surah Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka terimalah. Dan apa yang dilarang, kamu melakukannya, maka tinggalkanlah. Okay? Jadi kita ingat Rasulullah sebagai idola. Okay? Apa yang dibawa oleh Rasulullah, semua elok. Semua perkara dari sekecil-kecil sehingga perkara yang sebesar-besar. Balance, seimbang apa yang Rasulullah ajar. Start daripada makan, minum, semua Rasulullah ajar. Okay? Contoh minumlah. Okay? Contoh mudah minum. Rasulullah mengajar kita minum dalam segelas air 3 nafas. Minum secara perlahan-lahan. Kalau kita kaji dari segi kesihatan pun elok untuk badan, untuk buah pinggan, elok. Mungkin orang ramai yang kena penyakit ini hari ini sebab dia tak